Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid. Hari ini adalah video pertama untuk subjek sains tahun 3. Pada hari ini saya akan cuba untuk membawakan tajuk sains tahun 3 berkenaan dengan tajuk tumbuhan. Pada tajuk yang sebelum ni kita semua dah sama-sama belajar berkenaan dengan tajuk haiwan, tajuk manusia. Hari ini kita akan masuk topik tumbuhan. Saya yakin pada tahun 1 ataupun tahun sebelum awak semua dah pun kenal berkenaan dengan tumbuhan. Ada pokok yang berbunga, ada pokok yang berbatang keras, berdaun serari, berakar serabut. Itu saya yakin pada tahun 1. Pada tahun 3 kita akan cuba sama-sama belajar tajuk tumbuhan kita. Kita akan kenal pasti dengan cara tumbuhan membiak. Pada tahun 3 ni kita akan tengok macam mana pokok membiak, apa pentingnya pokok tu, kenapa pokok itu lain daripada pokok yang lain. Kita akan sama-sama kenal pasti. Untuk hari ini kita akan lihat cara tumbuhan membiak. Di sini saya ada tulis nota 6 cara bagaimana tumbuhan itu membiak. Di sini cara yang pertama adalah melalui biji benih. Melalui biji benih ni saya yakin murid-murid kenal biji benih. Sebagai contoh kat sini saya buat pokok lada, di mana apabila kita belah dalamnya ada biji-biji benih. Yang biji-biji ni inilah biji benih pokok lada tu. Kalau siapa-siapa ada buku ataupun nak lagi jelas gambarnya kat sini, saya boleh tunjuk. Inilah biji benih pokok lada. Dan kat sini juga ada pokok lain yang membiak melalui biji benih pokok betik. Kalau awak makan betik, awak akan nampak yang hitam-hitam ni adalah biji benih. Biji benih ni kalau awak ambil ni biji-biji ni, awak tanam, dia akan keluar semula pokok yang baru. Ini pokok yang pertama, pokok cili membiak dengan cara biji benih. Boleh? Seterusnya, melalui kaedah yang kedua, ada juga pokok yang membiak melalui anak pokok. Anak pokok ni biasanya dia akan tumbuh bersama dengan ibu ataupun ayah dia. Ibu ataupun ayah pokok tu lah. Sebagai contoh kat sini pokok keladi. Ataupun dalam buku teks kat sini ada pokok pisang, ada juga pokok keladi lah. Kalau tengok dalam gambar ni, ni ibu dia, induk dia, tepi tu anak dia, anak pokok. Macam contoh sekarang ni saya ada satu anak pokok. Saya tak ambil ibu dia sebab ibu dia besar. Ini contoh adalah anak pokok. Maksudnya anak pokok ni saya ambil daripada ibu dia, tepi ibu ataupun ayah pokok tadi tu saya ambil, saya tanam dia akan tumbuh balik. Maksudnya dia tak membiak macam cara yang pertama tadi. Cara yang pertama tadi adalah biji benih. Pokok ni dia tak keluarkan biji benih, jadi dia keluarkan anak pokok. Apabila dia keluarkan anak pokok ni lah yang kita ambil, kita tanam semula, keluar pokok baru. Boleh? Cara yang ketiga, ada pokok yang membiak melalui batang bawah tanah. Ada pokok yang membiak melalui batang bawah tanah ni. Bagi contoh, contoh yang mudah, awak boleh tengok kalau pergi dapur, tengok dekat bawang, dia ada akar bawah dia tu. Bawang adalah salah satu tumbuhan yang membiak melalui batang bawah tanah. Maksudnya daripada bawah tanah tu, hasilnya bawang ni awak ambil dengan ada akar-akar sekali ni, awak boleh tanam semula, akan keluar bawang yang barulah. Maksudnya ambil dia daripada bawah tanah dengan akar sekali, boleh tanam. Macam contoh kat sini pada buku teks kita boleh tengok, satu pokok bawang, satu lagi pokok ubi kentang. Pokok ubi kentang pun dia samalah, membiak melalui batang bawah tanah. Seterusnya,
Kaedah yang keempat, ada tumbuhan yang membiak melalui spora. Okey, spora. Spora tu apa? Spora ni biasanya pada tumbuhan yang tumbuh di tempat yang lembap, tempat yang sejuk. Bagi contoh kat sini, tumbuhan yang saya lukis kat sini adalah cendawan. Okey, saya cuba cari dan saya boleh tunjuk gambar lah kat sini. Okey, ini adalah contoh pokok yang membiak melalui spora. Okey, pokok yang membiak melalui spora ni selalunya dia tak berbunga lah. Macam contoh pokok paku pakis, pokok cendawan. Okey, spora ni yang halus-halus ni. Dia ada bawah cendawan ni ataupun ada bawah paku pakis ni. Kalau tengok pada tumbuhan dua ni, awak belek bawah daun paku pakis ke, belek bawah cendawan ke, awak akan tengok dia ada macam serbuk-serbuk halus tu. Serbuk-serbuk halus tu, itu adalah spora. Itulah cara untuk tumbuhan ni membiak. Walaupun dia tak ada biji benih, dia tak ada batang, dia tak ada anak pokok, dia melalui spora. Debu-debu halus ni adalah spora. Melalui cara tu, tumbuhan ini akan dapat hidup, akan dapat membiak macam biasa. Okey. Seterusnya, kaedah yang kelima adalah melalui keratan batang. Okey, saya ada satu contoh untuk pokok yang biak melalui keratan batang ni. Ini adalah sebagai contohnya, salah satu contoh pokok bunga kertas. Okey. Pokok bunga kertas ni, okey, saya ambil daripada ibu dia tadi, daripada induk pokok ni, saya ambil, saya patahkan pada bahagian utama pokok tadi tu, saya patahkan dan saya boleh tanam lah macam ni. Maksudnya dia boleh hidup melalui batang daripada batang yang saya patahkan tu, tanam macam biasa, akan terhasilnya pokok bunga kertas yang baru. Maksudnya pokok ni potong batang dia, boleh tanam terus. Okey. Ada juga pokok lain yang yang hidup melalui keratan batang ni. Sebagai contoh bunga kertas tadilah. Okay, bunga kertas, pokok ubi kayu. Okay, ada juga pokok bunga ros. Okay, kita potong dia, batang dia, kita ambil, tanam, boleh hidup pokok itu dan hasillah induk yang baru. Okay. Dan yang terakhir, pokok yang terakhir adalah pokok yang membiak melalui daun. Okay, pokok yang membiak melalui daun ni selalunya contoh kat sini pokok lidah jin dan pokok setawa. Okay, selalunya pokok ni dia tak ada bunga, dia tak ada buah. Okay. Dan dia juga tak sama macam cara-cara yang lain. Ada biji benih, anak pokok, batang bawah tanah, dia tak sama. Jadi melalui daun lah dia boleh hidup. Sebagai contoh ni adalah pokok lidah jin tadilah. Okey, pokok lidah jin tadi awak ambil pada induk dia, ambil sekali akar, boleh tanam. Okey, kalau siapa tak kenal ni pokok lidah jin. Okey, pokok lidah jin. Dan ini lagi satu pokok setawa. Okey, pokok setawa. Pokok setawa ni dia special sikit sebab dekat daun dia ni ada anak pokok dia. Boleh tengok ada anak pokok. Inilah anak pokok setawa. Maksudnya bila anak pokok ni jatuh, okay, dia jadi macam ni. Dia akan keluar pokok yang baru. Inilah pokok setawa. Dia ada banyak anak. Dia ada banyak anak-anak pokok pada daun dia. Okey. Jadi saya harap ini sahaja untuk tajuk pada hari ini, iaitu cara. Terdapat banyak cara yang berbeza tumbuhan boleh membiak. Tumbuhan boleh membiak melalui biji benih, anak pokok, daun, batang bawah tanah, spora dan keratan batang. Tumbuhan yang menghasilkan buah seperti pokok betik, pokok tembikai dan pokok tomato membiak melalui biji benih. Contoh-contoh tumbuhan lain yang membiak melalui biji benih ialah pokok mangga, pokok rambutan dan pokok cili. Tumbuhan yang membiak secara keratan batang ialah pokok tebu, pokok bunga ros dan pokok bunga kertas. Anak pokok adalah tumbuhan kecil yang tumbuh berhampiran tumbuhan induk. Contoh-contoh tumbuhan yang membiak melalui anak pokok ialah pokok pisang,
pokok keladi dan pokok nanas. Terdapat juga tumbuhan yang membiak melalui daun tumbuhan induk. Contoh-contoh tumbuhan yang membiak melalui daun ialah pokok setawa dan pokok lidah metua. Sesetengah tumbuhan seperti bawang membiak melalui batang bawah tanah menjadi tumbuhan kecil. Tumbuhan lain yang juga membiak melalui batang bawah tanah ialah pokok ubi kentang dan pokok halia. Sesetengah tumbuhan seperti paku pakis membiak melalui spora. Contoh-contoh tumbuhan lain yang tumbuh melalui spora ialah cendawan dan lumut. Okey, itu saja. Terima kasih.